Al-Imam Al-Ghazali dia sebut tentang macam mana nak jaga hati. Pertama, bercakaplah kami perkara mendatang baik kebaikan, jaga hati. Yang kedua, berprasangka baik kamu di antara manusia. Yang ketiga, meninggalkan segala perbuatan mazmumah. Sifat-sifat mazmumah kena tinggal. Yang keempat, bersaka, ataupun yang keempat yang disebut, senantiasalah kita dalam keadaan berkeinginan, bercita-cita benda yang baik. Hari ni nak buat baik, cita-cita malam ni aku nak buat benda baik. Esok pagi nak buat benda baik, insya-Allah akan jadi baik. Tapi kalau kita tidak mentarbiah dia, tidak orang panggil apa dia, mengajak kepada benda baik, maka dia akan jadi keras. Pucuk qaswatul qalb. Ada hati keras ni payah tuan-tuan, dia lebih payah berbanding nak pecahkan batu. Subhanallah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu pada malam ni, marilah sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Nazir yang terkuasa, para jemaah muslimin dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan inayah Allah pada malam ni kita masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat secara berjemaah. Kita juga diberi peluang berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita terus beramal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, para jemaah sekalian, supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Tersambung pada malam ni perbincangan kitab pengajian kita, ada seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "An-nasu arba'atun. Rajulun atallahu azza wa jalla ilma wa malan fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi. Fayaqulu rajulun law atani
atanillahi ta'ala misla ma atahullah la amiltu kama amila fahuma fil ajru sawa'un wa rajulun atallahu malan wa lam yu'tihi ilma fahuwa yakhbitu fi malihi fayaqulu rajulun law atanillahi misla ma atahu amiltu kama ya'mal fahuma fil wizri sawa'un. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni kata Nabi ada 4 golongan. An-nasu arba'atun, kata Nabi, manusia ni ada 4 golongan, 4 jenis macam. 4 jenis kategori manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang Nabi sebut 4 kategori ni para jemaah sekalian, 4 jenis golongan ni. Pertama, rajulun atallahu azza wa jalla ilma. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala kurniakan dia ilmu. Golongan yang pertama, rajulun atallahu azza wa jalla ilma. Allah Ta'ala beri dia ni ada ilmu. Comedah tu, ada ilmu ni maknanya sebaik-baik manusia yang berilmu. Bukan sekadar ilmu kata Nabi, wa mala, dan Allah Ta'ala beri dia juga harta. Ada ilmu, ada harta. Maknanya lelaki dianugerahi oleh Allah ilmu, kemudian dianugerahi oleh Allah juga harta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malih. Lelaki tersebut ni Allah Ta'ala beri dia ilmu dan harta, maka ia beramal dengan ilmunya dan usaha harta. Ada ilmu, ada harta, dia beramal dengan ilmu, kemudian dia mengusahakan dengan harta dia ada tadi pada beberapa perkara yang boleh membawa kepada manfaat harta. Yang kedua kata Nabi, fayaqulu rajulun law atadillahi ta'ala mislama atahullahu la amiltu kama amilah. Maka seorang lelaki yang lain kata Nabi, dia ni bercita-cita ataupun berniat. Ayat kedua pula kata Nabi, dia ni ada niat dan bercita-cita. Antaranya niat dia apa? Dia perhatian sekalian lelaki yang kedua ni, dia kata apa dia, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah aku dikurniakan Allah seperti mana dikurniakan kepada orang itu, maknanya orang yang dia tengok orang senang, dia tengok orang mulia, dia tengok orang istimewa. Kata lelaki kedua, Nabi kata, sekiranya lelaki ni kata aku dapat macam dia ni, nescaya aku beramal sepertinya. Kama amila, aku kan buat macam dia juga. Kekiranya lah, lau sekiranya Allah Ta'ala bagi aku macam dia, aku buat lebih lagi. Ni lelaki kedua, beramal sepertinya, bermaksud seumpama kebaikan dia buat. Maka bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa'un. Kedua-duanya, antara lelaki yang pertama ada ilmu, ada harta, yang kedua tak ada harta tapi berniat. Bercita-cita dia, kalau aku ada aku nak macam tu, makna kebaikan dia nak. Maka kata Nabi, fahuma fil ajri sawa'un. Kedua-dua ni dikurniakan ataupun mendapat ganjaran sama di sisi Allah. Ganjaran kebaikan. Maknanya hak pertama boleh baik, hak kedua boleh baik juga.
pasal bercita-cita nak kepada kebaikan. Hak pertama tu memang nampak dia dapat dah, pasal dia ada ilmu, dia ada harta, dia manfaat. Hak kedua ni tak ada harta tapi nak bercita-cita, kata Nabi, fahuma fil ajri sawa'u. Kedua-dua dapat pahala. Hak ni istimewa para hadirin sekalian, orang niat buat benda baik, Allah Ta'ala beri pahala. Baik. Manakala seorang lelaki lagi, kata Nabi, warajulun atallahu malan walam yu'tihi ilma fahuwa yakhbitu fi malih. Dua dah istimewa ni. Tak ada harta pun tapi niat nak buat benda baik, diberi pahala. Manakala, kata Nabi, seorang lelaki lagi telah dikurniakan Allah padanya harta. Dikurniakan padanya harta, tapi jadi masalah dia walam yu'tihi ilma, tak ada ilmu. Harta banyak, ilmu tak ada. Dah. Mungkin harta dia tu hasil peninggalan orang lama, orang dulu ataupun mak ayah dia. Harta banyak, ilmu tak ada. Apa kata Nabi? Walam yu'tihi ilma, tapi dia tak ada ilmu. Harta banyak. Ni masalah juga ni. Orang ada harta tak ada ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa yakhbitu malihi. Apa berlaku jenis orang macam ni? Maka dia ni tidak pandai mentadbir. Dah tak ada ilmu, ada harta ni, tetap fa huwa yakhbitu fi malihi. Dia tak pandai urus duit dia. Apa berlaku tuan-tuan perhadirin sekalian? Tak pandai nak tadbir hartanya, maka bagaimana dia akan berlaku menghabiskan hartanya kepada perkara sia-sia saja. Orang lain tak ada harta, nak harta, boleh harta dia belanja, urus baik-baik. Hak kategori hak macam ni, kata Nabi yang ketiga, ada harta tapi tak ada ilmu, maka kamu tengok orang ni dia akan menghabiskan hartanya kepada sia-sia. Apa makna sia-sia tuan-tuan? Benda yang melalaikan, benda yang tidak ada manfaat untuk orang lain dan agama. Maka kata Nabi, dia ni termasuk di kalangan orang yang gagal mentadbir harta. Fayaqulu rajulun lau atani Allahu mislama atahu amiltu kama ya'mal. Maka seorang lelaki lain pula berniat. Kategori keempat ni, apa kata dia? Sekiranya Allah Ta'ala beri, kurniakan kepada aku ni seperti mana dia, katanya orang yang keempat ni, kalau aku jadi dia sekalipun, aku akan buat macam dia juga. Maknanya hak keempat tu dia niat juga, kalau aku ada duit aku nak buat berbelanja, tapi ilmu tak ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiltu kama ya'mal. Dia akan buat seperti mana hak nombor 3 tak ada juga. Ada ilmu, ada harta tapi tak ada ilmu, dia sia-sia. Maka yang keempat ni juga, kata Nabi, dia mari mikir, kalau aku ni Allah Ta'ala jadikan harta banyak, aku mungkin jadi macam dia juga. Jadi macam dia macam mana? Aku guna harta untuk joli, untuk buat segala menepaskan nafsu dia, tapi tak ada manfaat pun. Maka kata Nabi, fahuma fil wizri sawa'u. Kedua-duanya mendapat dosa yang sama. Hak nombor 1, nombor 2 tadi, ada ilmu, ada harta, urus dengan cara baik. Kemudian mari kedua kata, aku ni kalau tak ada harta, sekiranya aku ni ada harta suatu hari nanti, aku akan buat macam dia juga. Tapi niat je. Tak datang pun harta, tak ada pun, tapi niat. Maka kata Nabi, sawa'un, akan dapat ganjaran sama juga. Tapi nombor 3 dengan nombor 4 tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ada harta tapi tak ada ilmu. Dia urus ni dalam keadaan dia gagal mengurus keuangan, maka dia termasuk di kalangan orang yang sia-sia. Maka nombor 4 pun kata juga, kalau aku jadi dia, aku sama macam dia juga. Sama macam mana? Aku akan guna harta kepada benda-benda yang mana memuaskan nafsu. Makna ketiga dan keempat ni, kata Nabi,
dia ni fahuma fil wizri sawaun, dapat semua perbezaan, maknanya tak ada sama beza dua ni, tak ada perbezaan, bahkan sama, kata Nabi. Perhatikan, orang yang berniat baik diberi pahala yang baik, sebaliknya orang berniat jahat diberi dosa seperti mana dosa orang yang beramal jahat. Bermasuk berkaitan dengan ada satu benda yang Allah Ta'ala tengok berdasar pada hati kita. Apa dia tuan-tuan? Waktu Nabi sabda dalam satu hadis, apa kata Nabi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala ni hadis muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah ni tidak melihat bentuk luaran kamu, comel pada fizikal, comel pada luaran. Allah Ta'ala tak melihat benda tu. Adakah salah comel? Tak salah, boleh. Adakah salah baik keluaran? Tak salah, boleh. Tetapi pada Allah tidak menilai sangat di segi luaran. Wa innama yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala tengok di mana tuan-tuan? Ini di dalam hati. Hati ni lah yang Allah Ta'ala tengok. Apa dia lagi? Wa a'malikum, amalan hak kita buat harian. Dua benda yang Allah Ta'ala tengok. Pertama hati, yang kedua amalan. Berkaitan dengan hati dan amalan ini menjadi tempat penilaian Allah. Waktu kalau kita tengok kenapa manusia berbeza dengan makhluk lain, jawapannya manusia diberi oleh Allah ni, dalam diri dia ni ada seketul daging hati. Hati bermasuk iman. Makhluk lain ada hati juga, sembelih ayam keluar hati ayam. Tapi tak sama dengan hati manusia ni tadi, ada iman di dalamnya. Iman tadi benda yang berkaitan dengan perkara dinilai oleh Allah. Yang kedua, amalan. Amalan itu berbentuk pelaksanaan yang manusia buat berdasar kepada hati yang baik. Tu kalau kita tengok ada amalan tak baik, itu tanda hatinya tak baik. Tapi kalau amalan baik, tu tanda hatinya baik. Hati manusia dia tak boleh menipu tuan-tuan. Dia tidak ada hipokrit dengan Allah. Dia jujur. Bila mana hati buruk, terjemah dengan perbuatannya buruk. Bila mana hati baik, dia akan terjemah dengan kebaikan. Imanlah maksud dia. Iman itu akan dinilai oleh Allah dan menterjemahkan dengan perbuatan. Lepas tu kalau kita tengok, nak tahu orang ni baik ataupun buruk, tengok pada perbuatan dia. Kalau dia perbuatan baik, maka boleh kita terjemahkan ini di antara hati baik. Tapi kalau perbuatan dia buruk, ini melambangkan buruknya hati dia. Lepas tu dia panggil ada beberapa sifat, sikap yang boleh jadi qaswatul qalb. Hati jadi kerah. Salah satu hati jadi kerah ni tuan-tuan, pertama, sukar menerima teguran perkara baik. Hati jadi kerah. Benda baik dia tak boleh dengar. Hak ni jadi kerah hati. Macam mana nak lembut hati? Maka banyakkan kita, orang panggil apa dia? Banyakkan kita mengingati Allah dan muhasabah diri. Waktu orang muhasabah diri ni, tuan-tuan, hati dia jadi lembut. Waktu kita buat program motivasi. Pasal apa motivasi? Nak lembutkan hati manusia supaya dia jadi lembut hati tadi. Maka dengan sebab lembut hati tu, para hadirin sekalian, dia boleh dengar benda baik. Tapi kalau hati tu jadi kerah, tuan-tuan cakap benda baik macam mana pun dia tak boleh terima. Pasal dia di antara ketuluan yang cukup-cukup keras untuk menerima kebaikan. Hak tu kalau kita tengok Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dia sebut tentang macam mana nak jaga hati. Pertama, bercakaplah kamu perkara mendatang baik kebaikan, jaga hati. Yang kedua, berprasangka baik kamu di antara manusia. Yang ketiga, meninggalkan segala perbuatan mazmumah. Sifat-sifat mazmumah kena tinggal. Yang keempat, bersangka, ataupun yang keempat yang disebut, senantiasalah kita dalam keadaan berkeinginan, bercita-cita benda yang baik. Hari ni nak buat baik, cita-cita malam ni aku nak buat benda baik. Esok pagi nak buat benda baik, insya-Allah akan jadi baik. Tapi kalau kita tidak mentarbiah dia, tidak orang panggil apa dia,
mengajak kepada benda baik, maka dia akan jadi keras. Punca qaswatul qalb. Ada hati keras ni payah tuan-tuan, dia lebih payah berbanding nak pecahkan batu. Batu cukup syarat dia ada alat boleh pecah tuan-tuan, hati manusia boleh tentu. Pecah keras-keras batu sampai satu masa dia boleh lepuh. Tapi hati manusia ni kalaulah dia keras nak lepuhkan cukup payah. Waktu kalau kita tengok keras-keras batu ia makhluk, keras-keras hati manusia dia merosokkan makhluk tuan-tuan. Payah nak terima benda baik ni pun jadi satu masalah yang baik. Bagaimana yang disebut jadi punca perbezaan di sisi Allah adalah niat semata-mata. Dikatakan niat yang baik akan diberi oleh Allah kebaikan. Sabda Nabi SAW ketika berada dalam peperangan Tabuk, antaranya Nabi SAW pernah bersabda waktu berada dalam peperangan Tabuk, apa kata Nabi? Innal bil madinati aqwama ma qata'na wadiyan wala wita'na nuqtaf muti'an yaghizul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatan illa syarakuna fi dhalika wa hum bil madinah. Faqila lahu kaifa dhalika ya Rasulillah? Faqala habasuhum uzru fasyaraku bi husnin niyati atau kama qala Nabi. Riwayat Imam Abu Daud, antaranya disebut ada di Madinah beberapa kumpulan, kata Nabi. Madinah ni adalah satu nama tempat yang disebut bandar. Sebelum tu namanya Yasrib. Sebelum kedatangan hijrah namanya Yasrib. Selepas Nabi hijrah ditukar nama berlaku ataupun diberi nama Madinah, satu bandar Al-Munawwarah dipenuhi dengan cahaya. Cahaya keimanan. Madinah tu bandar, Munawwarah tu adalah cahaya. Asal daripada Nur Al-Munawwarah. Madinatul Munawwarah bandar yang dikelilingi, yang disinari dengan cahaya keimanan. Itu namanya bumi Madinah. Sampai hari ini dan kekal menjadi bumi dipenuhi dengan cahaya keimanan. Ada di Madinah beberapa kabilah kelompok. Inna bil madinati aqwama, kata Nabi. Di Madinah ni ada beberapa kumpulan. Di antara kata Nabi, kita tidak melintasi sesuatu lembah dan kita tidak jejak sesuatu kawasan yang menyakiti orang-orang kufur pada Allah. Allahu Akbar. Nabi jaga tuan-tuan. Dia tidak akan sekali mengkhianati, tidak akan sekali dia merentasi dalam keadaan nak menyakiti orang-orang kufur, tidak. Sebaliknya orang kufur menyakiti Nabi SAW. Juga kita tidak berbelanja suatu perbelanjaan walau anfaqna nafaqatan, kata Nabi. Kita juga tidak berbelanja seperti mana yang mana sesuatu pembelanjaan atau terkena kelaparan. Tak ada sampai dia belanja, kata Nabi, kita belanja sampai ada di kalangan kita yang berlapar dengan sebab perbelanjaan yang lebih. Tak ada. Nabi jaga para hadirin sekalian. Sifat cermaknya Nabi dan hikmah Nabi dalam mengurus dalam bab amanah yang diberi. Melainkan mereka yang berada di Madinah, kata Nabi, telah ikut sama mendapat bahagian daripada apa yang kita dapat. Ini istimewa. Orang yang berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinatul Munawwarah mendapat sama dan mendapat keadilan. Ini Islam. Bila Islam ni dibawa oleh Nabi, apabila datangnya Islam, dia buat keadilan. Tak ada memilih-pilih bulu dan pilih kasih. Di Madinah Nabi layan sama. Walaupun mereka ni dalam keadaan tidak beriman dan mereka ini dalam keadaan mendapat hak ke atas mereka. Ni cara Nabi SAW. Hak ni tertariknya Abdullah bin Salam ni, tokoh pendeta Yahudi meminati Nabi. Salah satu kebijaksanaan Nabi dalam urus tadbir, di dalam mengajak manusia kepada perkara yang baik. Abdullah bin Salam ni adalah tokoh pendeta Yahudi yang berada di bumi Madinah yang cukup minat dengan Nabi. Apabila dia masuknya, dia tengok Nabi, dia masuk Madinah, Nabi bawa perubahan.
Nabi buat satu amalan, buat satu perubahan yang begitu besar, menyebabkan dia ni tertarik dengan Islam, dia masuk Islam. Ni Abdullah bin Salam. Tu kalau kita tengok tokoh pendeta Yahudi, tuan-tuan, mana kata orang yang berpengaruh, tapi apabila dia tengok budi pekerti Nabi, kebaikan akhlak Nabi, dia minat pada Nabi, dia masuk Islam. Maka kata Nabi, kita memberi, sedangkan mereka dalam keadaan yang dikatakan mendapat bahagian daripada apa yang kita dapat. Kalau mereka kita makan, kita bagi dia makan juga. Kalau dia makan sandwich, kita makan sandwich juga. Kalau dia ni nak makan, kita makan nasi, dia pun makan nasi juga. Begitu. Tidak ada istilah double standard. Kita makan nasi, dia makan roti. Tidak. Nabi bagi sama tu. Bermaksud Nabi nak buat keadilan. Maka kata Nabi SAW, sedangkan mereka tinggal di Madinah, lalu baginda ditanya oleh para sahabat, faqila lahu kaifa zalika ya Rasulillah. Sahabat tanya Nabi, bagaimana? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulillah, bagaimana boleh berlaku demikian wahai Nabi? Pasal apa nak buat begitu? Jadi macam dia ni boleh, dia punya manfaat, sedangkan kita yang berusaha, sedangkan kita susah. Kalau begitu kata para sahabat, ya Rasulullah, patut kau buat dia macam tu? Patutkah kita beri dia macam tu sedangkan dia tak Islam pun? Begitu. Maka kata Nabi SAW, jawab Nabi, yang menghalang mereka keluar bersama kita ialah kerana mereka uzur sahaja. Kenapa mereka ni tak boleh? Mereka bukan tak nak keluar sebenarnya, tapi dengan sebab halangan keuzuran. Jadi dengan sebab itulah Nabi kata tak layak kita nak menghukum dia. Di sini para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi satu kebaikan bagi orang yang ada ada ujian keuzuran. Antaranya baginya ada rukhsah, kelonggaran. Ini Islam. Tengok, orang yang ada keuzuran, dia boleh diberi kelonggaran. Nah, kelonggaran di sudut tidak seperti mana biasa. Solat tetap kena solat, tapi ada kelonggaran. Longgar macam mana? Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk mengiring. Tak boleh mengiring tidur. Tak boleh tidur terletak. Tak boleh terletak makna dengan isyarat. Hak tu tahap kritikal sangat. Dah. Maknanya masih wajib lagi, tapi ada rukhsah. Sama juga orang musafir. Orang musafir tu ada keistimewaan dia. Dia boleh buat solat qasar, memendekkan solat daripada 4 jadi 2, daripada 3 jadi 2. Tuan-tuan, tak boleh 3 tetap 3, 2 tetap 2. Lama buat maghrib 2 rakaat letih, tuan-tuan. Hak boleh qasarnya solat yang 4 rakaat memendekkan jadi 2. Nak kata pelonggaran rukhsah. Solat tetap wajib buat, tapi kelonggaran boleh buat jamak qasar. Bagaimana nak bermusafir hingga 3 hari, tidak melebihi 3 hari, boleh buat solat jamak lagi. Rukhsah. Islam ada kelonggaran. Sama juga orang yang mana tidak mampu berpuasa. Wa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sekiranya dia sakit atau bermusafir, maka dibenarkan ia untuk berbuka, tapi dia kena fa iddatun min ayyamin ukhra, kena ganti pada hari lain. Rukhsah dia panggil kelonggaran. Maknanya kelonggaran itulah yang diberi oleh Allah kerana Allah Ta'ala ni nak supaya manusia tidak menjadi beban. Tapi kita ni baru sakit gigi semayang pun dok dah. Baru sakit gigi tu tak? Baru sakit gigi, baru apa dia semua, baru sakit tu dah belakang tak semayang. Sedangkan rukhsah ada dalam agama pelonggaran. Hak ni Allah Ta'ala tak maaf pada manusia yang meninggalkan solat. Kerana di sana ada kelonggaran yang diberi oleh Allah, tapi mereka degil. Kita tengok, fawailul lil musallin, neraka wil bagi mereka yang mana mendirikan solat, allazidahum an solatihim sahun. Mereka mendirikan solat dalam keadaan mereka lalai.
Lalai macam mana tuan-tuan? Lalai bermaksud yang diberi oleh Allah neraka win mereka yang lalai. Lalai itu bermaksud bukan tak khusyuk. Kalau terjemah tak khusyuk, ramailah orang masuk neraka dengan tak khusyuk. Faham maksud dia? Azan dah isyak ke belum lagi? Tu jam dia Fawailul lil musalli bermaksud bukan tak khusyuk, tetapi mereka melalaikan diri dalam melakukan ibadah. Dah tahu waktu zuhur, waktu zuhur dah masuk, tapi melengah-lengahkan solat. Nah, dah lah melengahkan tak dirikan solat pula. Dia tahu orang dia buat solatnya wajib. Kemudian melalaikan dia di dalam solat bermaksud dia sudah melakukan perkara membatalkan solat, tapi meneruskan juga solat. Ia termasuk daripada orang yang lalai dalam solat. Hak jenis ni neraka wil bagi dia. Nah, tahu dah solat batal pergi semaya juga. Ini kata Al-Imam At-Tabari, orang nak menerima azab neraka wil ni bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan. Kalau tak khusyuk tak masuk neraka, tak khusyuk. Tapi orang yang tidak cuba nak memastikan semaya dia tadi tidak lalai pada Allah, bermaksud semaya dia tidak dapat merubah diri dia kepada perkara yang baik, yakni meneruskan keburukan, ni makna orang lalai. Ini diberi oleh Allah seburuk-buruk balasan di sisi Allah. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan, kita akan buat penutup sepanjang insya-Allah. Tersambung sikit lagi para jemaah sekalian. Apabila sahabat bertanya sedemikian, maka Nabi jawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak keluar berjihad dengan sebab dia uzur. Bukan dia tak nak jihad, tapi dia uzur. Dia ni bila mana datang keuzuran, maka gugurlah kewajipan. Kena faham tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh cemburu dengan orang uzur. Kata-kata seronoknya semaya atas wheelchair tak. Kalau aku boleh semaya macam tu seronok. Ada tak gitu? Tak ada orang seronok sebenarnya semaya atas kursi ni. Ada orang tu kata sedapnya dia boleh semaya duduk. Kalau aku boleh semaya duduk macam tu seronok juga. Ada tak begitu? Jadi dalam masalah keuzuran, apabila Allah Ta'ala uji orang tu uzur, kita yang sihat ni kita kena kata apa? Alhamdulillah. Kenapa kata Alhamdulillah? Kerana kita syukur kita ni masih tidak diberi ujian penyakit macam dia. Jadi kita pula tak boleh nak merasakan kita ni senantiasa lebih baik pada dia. Kebarangkalian di sudut fizikal dia nampak uzur. Nah, kita fizikal tak uzur. Tapi di segi khusyuk dalam solat mungkin ada pada dia, tak ada pada kita. Mungkin di segi perkara-perkara syubhah tak ada pada orang uzur. Nak syubhah macam mana tuan-tuan bermuamalah dengan orang punya tidak? Ya, hanya makan dengan kadar orang suap je. Kita ni dah tak uzur ni, kata bebas bergerak ke hulu ke hilir, nak buat apa pun tak ada masalah. Di situ kita tengok ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan itu ada pada kita dengan sebab bila mana kita melihat benda itu adalah nikmat. Bagi mereka pula yang diuji keuzuran, bagi mereka melihat kita, dia kata macam mana? Allah, masa aku sihat dulu, kenapalah ya Allah aku tidak nak beramal. Tapi alhamdulillah ya Allah, kau masih panjang ke umur aku walaupun aku uzur. Ada lagi peluang untuk nak beribadah. Maknanya dinilai manusia ni tidak sama dengan antara satu sama lain. Itu tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi setiap orang ni kita tak boleh nak tengok dia ni sama dengan kita, tidak. Ada orang dia cukup dengan keadaan dia macam tu. Ada kita punya tak cukup dengan keadaan macam dia. Kata Allah Ta'ala beri manusia ni tuan-tuan pada cok jari 1,800,000 manusia, beliau manusia atas muka bumi semua tak sama. Cok jari ni. Jadi kalau tuan-tuan faham, apabila cok jari ni tak sama, begitu juga nikmat pun tak sama juga. Kalau Allah Ta'ala boleh buat cok jari atas manusia atas muka bumi ni semua tak sama,
Walaupun adik-beradik, walaupun darah daging, tapi semua cak jari tak sama. Hebat Allah kan? Bukan sikit tuan-tuan, bukan ratus ribu, berbilion, trilion manusia tuan-tuan, semua cak jari tak sama. Betul tak? Kalau dah kita fikir cak jari pun tak sama, ini benda susah ni tuan-tuan, susah ni. Cak jari ni bukan boleh rekod tuan-tuan. Kau boleh orang buat cak jari sendiri? Tak boleh tuan-tuan tengok dengan seninya, dengan halusnya kan. Letak dia punya stepek tu tengok, lekat tuan-tuan bandingkan dengan cak jari orang lain, confirm tak sama. Ya cak jari tak sama tu pun Allah Ta'ala mampu buat. Apalah sangat dengan rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi pada manusia tak sama. Apalah sangat. Waktu kita ni kadang-kadang tuan-tuan, apabila tengok Allah Ta'ala beri pada orang lain lebih rezeki tu, kita jangan ada perasaan orang panggil dengki dan nak buat khianat pada dia. Tengok jari kita dengan dia pun tak sama. Usahlah jari tuan-tuan, gigi pun tak sama kita dengan dia. Panjang pendek, ada waktu bekuk, ada waktu jongek, macam-macam. Ada waktu tak cukup, ada waktu. Situ kita boleh tengok dah nikmat. Apabila kita fikir yang tu tuan-tuan, tidak ada perasaan kita nak mengkhianati dengki pada nikmat orang lain. Setuju tak tuan-tuan? Apabila kita tak tengok nikmat Allah Ta'ala bagi, tak tengok pada tubuh badan kita. Kita tengok orang tinggi, kita rendah, kita rasa macam mana nak buat dia jadi rendah macam kita juga. Tak boleh tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala anugerah dia. Hak ni perlu difahami dalam masalah kita ni dengan Allah. Kita jangan pertikaikan apa yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, tapi kita boleh berusaha untuk dapat macam dia. Boleh. Dalam soal rezeki. Tengok orang ni menderma, menginfak harta, menginfakkan segala barangan dia, memberi sumbangan, kita nak juga sumbangan, bolehlah usaha. Tengok dia menego, kita menego juga. Jangan tengok dia menego, kita pergi catah menego dia, tu tak boleh lah. Tengok dia menego, kita menego cara molek. Orang panggil bersaing secara sihat. Kalau barang dia habis, dia ambil barang kita habis, ambil barang dia. Itu perniagaan cara Islam. Benar? Tapi berniaga tu cara Islam dah, tapi cara nak melunas hutang tu bukan cara Islam. Tai pinjam cara Islam, tai bayar tak ikut cara Islam. Tu masalah juga. Barang kita habis, kita ambil barang dia, dah orang bayar pada kita, kita tak bayar pada dia pula. Tu tak betul lah tu. Macam mana kita nak berkat? Kalau kita tengok perniagaan ke apa benda nikmat Allah Ta'ala bagi, semua tak sama. Tapi kena ingat tuan-tuan, pada hari kiamat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Ta'ala akan tanya apa nikmat yang dia beri pada kita pada suatu hari nanti, walaupun sebesar zarah. Hati-hati para hadirin sekalian. Waktu kata Nabi, ganjaran sama orang yang keluar berjihad kerana mereka ni uzur, tetapi bukan kerana mereka lari di medan jihad. Hak Nabi kata orang yang dapat dosa ni orang yang lari pada medan jihad. Orang yang lari daripada melakukan perintah. Dia tak uzur, sihat wal afiat, jasadnya okey. Tapi kalau orang ajak buat benda baik, dia kata tak apalah, buat dulu. Tengok-tengok dia tak buat. Orang macam ni tuan-tuan, orang mana orang panggil bertangguh-tangguh, ataupun kita kata orang yang senantiasa menjadikan alasan tu sebagai satu, orang panggil alasan untuk dia menghalang pada buat benda baik. Orang ni dia rugi di hari akhirat. Tu kita jangan menangguh-nangguh tuan-tuan, kita kena fastabiqul khairat, berebut buat benda baik. Kerana benda baik ni dia panggil satu anugerah Allah yang semua di kalangan manusia berebut nak buat benda baik. Kita kena ingat tentang umat Nabi ni nak masuk syurga ni secara beramai-ramai. Kita nak masuk syurga ni secara beramai-ramai. Jemaah surau masjid kita ni nak masuk syurga sekali semua, insya-Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, kata Allah, surah Az-Zumar ayat 73. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut dimasukkan syurga di kalangan orang-orang yang bertakwa pada Allah secara berkelompok ataupun secara gerombolan. Mana tak masuk syurga seorang-seorang, ibu tak masuk syurga tanpa ayah, ayah tak masuk syurga tanpa ibu. Mana kalau nak masuk syurga, mak ayah dan anak-anak sekali masuk syurga. Cara dia macam mana tuan-tuan? Jadilah kita
di antara keluarga yang merebut untuk ke syurga. Bermasuk keluarga yang buat benda baik dah, yang diajar oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Cukup sekadar itu pada malam ini. Kita akan jumpa pada masa akan datang. Baik datang daripada Allah, kurang tumbang pada diri saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita panjang umur masuk Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Ta'ala beri kita kesihatan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ilal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rasulullah rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.